Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa ta'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, ya Tuhanku yang memiliki kerajaan, Engkau memberi kerajaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Di dalam tangan kekuasaanmu sahaja, wahai Tuhanku, segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Kepada seluruh ahli-ahli PAS khasnya, dan kepada saudara-saudari yang dikasihi, terlebih dahulu marilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita peluang mengambil alih kerajaan yang ditinggalkan melalui pintu hadapan, bukan pintu belakang. Kerana kerajaan telah dijatuhkan, mestilah diambil alih dengan sebab-sebab yang berlaku dalam kerajaan itu sendiri. Penghargaan dan sanjungan diberi juga pada Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri, yang telah berjasa memainkan peranan menyelamatkan negara dalam masa beliau memimpin ketika negara dalam keadaan yang sangat mencabar dengan keputusan pilihan raya yang ke-14 yang tidak diramalkan secara yang tidak diduga, dengan satu gabungan yang sangat rapuh, dan beliau adalah tokoh yang telah berjaya menukar kerajaan itu. Tidak boleh dinafikan. Kerana sebelumnya tokoh-tokoh yang lain cuba dikemukakan, gagal. Bila nama beliau dicalon sebagai Perdana Menteri, maka berlaku satu perubahan. Di samping isu-isu yang lain yang mempengaruhi rakyat, termasuk dengan cara yang tidak bersih dalam demokrasi yang diamalkan, melalui media sosial, melalui fitnah dan sebagainya, maka berlakulah perubahan begitu rupa. Dalam masa yang sama, PAS menghadapi cabaran oleh kalangan lawan untuk memecahkan PAS dari dalam. Mereka gagal. Apa yang berlaku ialah mereka berjaya mengambil serpihan kalangan mereka yang jadikan PAS sebagai rumah tumpangan ataupun kuda tunggangan, kerana tujuan-tujuan untuk mencapai cita-cita pribadi, dan pasca jelas menjadi makin kuat.
makin matang, makin kukuh dan mendapat sokongan yang lebih kuat. Ada pun perubahan melalui proses demokrasi. Kuasa rakyat itu konsep demokrasi. Sama ada melalui pilihan rakyat umum ataupun melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Apabila berlakunya kerja memecahkan diri sendiri oleh Pakatan Harapan, bukan kami yang buat, terdapat usaha menggulingkan Perdana Menteri, menekan dengan cara yang dilihat oleh umum, desakan dan sebagainya. Ini adalah untuk mengambil alih pemerintah melalui atap, bukan melalui pintu belakang, tebuk atap. Maka PAS mengambil langkah untuk mengambil alih kerajaan, untuk menyelamatkan kerajaan negara. Dengan proses demokrasi, mengambil sunnah Nabi SAW, iaitulah menyatukan umat Islam dan menyatukan masyarakat majmuk. Umat Islam melalui usaha perpaduan orang-orang Melayu Islam yang mendominasi rakyat Malaysia yang tak boleh dinafikan. Dalam masa yang sama tidak boleh dinafikan masyarakat majmuk. Bagi menyatukan umat Islam, pada UMNO membuat satu gabungan dinamakan Muafakat Nasional untuk menyatukan orang Melayu Islam dan orang penganut Islam yang lain. Seterusnya, kalangan ilmuwan dan termasuk Tun sendiri menganjurkan Kongres Maruah Melayu dan PAS menyertai pertentangan itu. UMNO juga menyertai pertentangan itu. Dan kita telah berjaya membuat satu gabungan wakil-wakil rakyat, kalangan orang Melayu Islam dan kalangan bukan Islam yang sudah ekstrim. Diterjemahkan betapa tidak perkaumannya kita ini melalui pilihan raya Tanjung Piai. Kawasan majoriti orang Melayu Islam. Pada UMNO Berganti Baru menyokong calon MCA yang bukan Islam untuk melawan calon Melayu Islam daripada bersatu yang masih dalam Pakatan Harapan. Dengan usaha yang gigih, kita telah berjaya memenangkan calon MCA. Maka berlakulah satu gambaran yang awal betapa kita perlu memecahkan masyarakat majmuk yang ada unsur-unsur negatif, unsur chauvinisme, perkauman yang mesti ditolak. Seterusnya kita juga mengajak Sabah dan Sarawak yang tidak terlibat dengan krisis sebenarnya, tetapi mereka terpalit dengan krisis yang berlaku. Dia ajak sama untuk berpadu, bergabung dalam membuat perubahan ini. Maka berlakulah satu proses demokrasi melalui konsep raja perlembagaan. Walaupun bila-bila tuanku tidak terlibat dengan politik, tetapi ada peranan dalam perlembagaan. Melalui tanda tangan ahli-ahli parlimen yang menyokong Tun untuk dicalonkan sebagai Perdana Menteri dan mendapat majoriti yang boleh mengubahkan kerajaan. Apabila mereka menyedari usaha ini, kalangan yang mempertahankan Pakatan Harapan yang rapuh itu telah membuat strategi untuk menyokong Tun.
Kononnya untuknya kontun. Kemudian mereka pusing balik buat putusan U untuk tidak menyokong, memilih calon yang mereka pilih. Dengan sebab itu, kami membuat keputusan untuk memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi calon Perdana Menteri bagi menghalang putusan U yang dibuat 2 kali. Sekali sokontun, sekali tak sokontun. Ini satu penipuan yang nyata. Alhamdulillah, akhirnya kita berjaya dengan cara demokrasi, bukan cara pintu belakang. Mengikut perlembagaan yang sah, berlakulah satu perubahan yang sangat menarik, yang tidak mengorbankan rakyat, yang tidak menyusahkan rakyat. Alhamdulillah, akhirnya kita berjaya membentuk Kabinet Perpaduan Umat yang terdiri daripada parti-parti politik yang terlibat dalam perubahan ini. Bukan sahaja jumlah wakil rakyat yang dipilih rakyat, termasuklah jumlah parti-parti politik yang berbagai. Bukan 2 parti, 3 parti saja yang berbagai. Ini satu perubahan yang perlu dilihat secara demokratik. Tanpa menghantarkan nama-nama untuk jadi menteri, jadi timbalan menteri, terlibat dalam kabinet, berkonsepkan parti memerintah kerajaan. Kita menghantar wakil-wakil, menteri-menteri kita, timbalan menteri, yang melaksanakan peranan eksekutif untuk menguruskan mentadbir, untuk membuktikan kemampuan PAS dalam mentadbir dan mengurus dalam keadaan parti perlu memantau. Dan sebab itu, saya sebagai Presiden Parti tak dilantik jadi Menteri Kabinet untuk lebih berkesan parti memantau kerajaan. Menteri-menteri Kabinet, menteri kita yang duduk dalam kerajaan. Ini perlu dipaham oleh ahli-ahli PAS khususnya dan oleh mereka yang nak mempelajari konsep politik Islam yang kita perkenalkan. Mudah-mudahan menjadi satu model yang sangat baik, dan kita mengharapkan kepimpinan dan Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin akan berjaya, dan kita mendukung dengan sepenuhnya sementara waktu menghadapi pilihan raya umum yang ke-15. Kita mengharapkan kepada rakyat memberi sokongan yang padu, dan sama-sama kita berdoa untuk kejayaan kerajaan yang kita bentuk ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.